Baik, Saudara Nasional 7 diteruskan dengan perkembangan berita dari Sabah dan Sarawak. Baik, kita mulakan dengan laporan berita dari negeri di bawah Bayu terlebih dahulu bersama dengan Saleh Jikri yang sudah bersedia di Kota Kinabalu. Silakan Saleh. Terima kasih Syahrizam. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM akan mengisi kira-kira 1,000 perjawatan bagi memenuhi kekosongan di jabatan tersebut bermula tahun ini dan tahun depan. Ketua Pengarah JBPM Datuk Wira Haji Wan Muhammad Haji Ibrahim berkata terdapat keperluan menambah anggota bomba dan penyelamat berikutan persaraan dan kenaikan pangkat anggota selain pertambahan balai-balai bomba di seluruh negara. Kita juga akan banyak balai-balai bomba baru yang akan dibina. Jadi lebih kurang 1,000 orang semua sekali lah. Maknanya penjawatan yang kita ambil pada tahun depan, tahun ini dan juga tahun depan bagi mengisi kekosongan dan juga mengisi balai-balai bomba baru yang akan dibina, yang akan siap. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas Majlis Penganugerahan Pingat Kebesaran JBPM Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Haji Wan Muhammad memaklumkan bahawa 6 lagi balai bomba dan penyelamat akan dibina di Sabah. Daripada jumlah itu, 2 dalam proses pembinaan manakala 4 lagi akan dibina tahun depan. Sementara itu, beberapa penerima menyifatkan penganugerahan ini sebagai pengiktirafan terhadap jasa dan pengorbanan mereka. Berarti ada kebakaran, ada masalah-masalah banjir, dan lagi masalah-masalah luar jangkaan lah. Jadi saya berterima kasih lah pasal selama kami ada perkhidmatan macam begini, baru pertama kali saya menerima macam begini. Seramai 26 anggota bomba termasuk seorang bomba sukarela menerima pingat jasa bomba, pingat setia bomba dan pingat cemerlang bomba. Turut diraikan 19 pesara dan mereka yang bakal bersara tahun ini. Tanggapan bahawa si rumah tidak menyumbang kepada ekonomi keluarga adalah tidak tepat. Sebaliknya, ramai dari golongan berkenaan kini telah berani mengurak langkah untuk menjana pendapatan dengan bekerja dari rumah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Aid berkata, tren wanita bekerja dari rumah sama ada suri rumah maupun mereka yang telah berkerjaya semakin mendapat tempat di negara ini termasuk di Sabah. Antara bidang yang boleh diceburi termasuklah menjalankan pusat asuhan kanak-kanak di rumah dan perniagaan dalam talian. Datuk Jainab berucap demikian dalam Majlis Persidangan Wanita Berwibawa 2016 di Wisma Wanita Kota Kinabalu. Katanya kejayaan beberapa wanita yang majoritinya suri rumah bergelar jutawan dengan menjalankan perniagaan secara dalam talian menjadi bukti wanita masa kini mampu bersaing meskipun tidak mempunyai kerjaya. Justru golongan itu perlu bijak mengambil peluang dan ruang dalam pelbagai bidang berpotensi agar berupaya menyumbang bukan sahaja kepada pendapatan keluarga, malah ekonomi negeri. Kira-kira 200 peserta wanita dari pelbagai sektor menyertai persidangan anjuran Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah ini dengan tema menjiwai saripati wanita berwibawa. Umat Islam dinasihat merujuk kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin sekiranya berhasrat untuk memberi derma dan membantu pertubuhan Islam, rumah anak yatim dan sekolah tahfiz di negeri ini. Ini kerana Jahins mempunyai senarai lengkap pertubuhan-pertubuhan Islam, sekolah tahfiz dan rumah anak yatim yang mendaftar dan mendapat kebenaran untuk tujuan kutipan derma dan sumbangan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif menyatakan demikian di Membakut ketika diminta mengulas tindakan premis perniagaan, restoran dan pasaraya yang menyediakan tabung derma. Datuk Arifin berkata maklumat dan kerjasama umat Islam dapat memastikan pihak terlibat tidak mengambil kesempatan dan menyeleweng kutipan derma yang diterima. Sebaliknya, sumbangan tersebut dapat diagih-agihkan kepada mereka yang berhak. Terdahulu ketika berucap dalam majlis seminar motivasi Pelajar Sijil Pelajaran Malaysia SPM SMK Saga-Saga Membakut, Datuk Arifin mengingatkan pelajar agar sentiasa melakukan yang terbaik bagi mengenang pengorbanan ibu bapa dan guru untuk mendidik mereka menjadi insan berguna kepada bangsa, agama dan negara. Dalam program ini, pakar motivasi Ustaz Muhammad Syahir Haji Ismail merupakan antara penceramah jemputan khas. Kesedaran orang ramai khususnya golongan generasi muda mengenai kepentingan menjaga sungai amat penting demi menjaga keseimbangan ekosistem dan kebersihan sungai di negeri ini.
Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Pang Yuk Ming berkata, tiada kesedaran mengenai kepentingan penjagaan sungai dalam kehidupan seharian boleh mengundang kesan buruk terhadap alam sekitar dan seterusnya menjejaskan kehidupan manusia. Bersesuaian dengan tahun 2016 sebagai tahun permulaan bagi program kesedaran awam Sungai Tawau, beberapa strategi pengurusan telah dirancang untuk memulihkan Sungai Tawau sekaligus memperkasakan kempen kesedaran cinta sungai dalam kalangan pelajar. Beliau berucap merasmikan program Cinta Sungai Tawau di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Lebih 500 pelajar dari sekolah-sekolah rendah di Tawau hadir dalam program tersebut yang antara lain bertujuan mendekatkan pelajar dengan persekitaran sungai yang bersih dan terjaga. Sebanyak 20 kawasan dikenal pasti sebagai lokasi pelaksanaan projek hidro dan kuasa solar di kawasan pedalaman di seluruh Sabah. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS, Datuk Muhammad Hasnul Datuk Ayub berkata, antara daerah terlibat Ranau, Nabawan dan Tenem. Projek yang dijangka siap tahun depan itu masih perlu diperhalusi supaya dapat membantu penduduk luar bandar melalui kos yang lebih efektif. The point of having this mini hydro is to provide electricity for the rural areas without having to burden them atau tidak membebankan mereka. Pasal kalau kita ada electricity maupun air, tapi at the end of the month, they still have to pay the bills. And these are considered as poor people. So that is not going to be cost effective for the poor people. Datuk Muhammad Hasnul berkata demikian kepada media selepas majlis perasmian seminar tenaga boleh diperbaharui, akses tenaga untuk pembasmian kemiskinan di Kota Kinabalu. Tenaga boleh diperbaharui ini adalah satu inisiatif dan cara penyelesaian yang dijalankan pihak kerajaan, badan bukan kerajaan dan pihak swasta untuk meningkatkan pembangunan sosial masyarakat. Majlis Pemilihan Perwakilan Pelajar sesi 2016-2017 Universiti Malaysia Sabah UMS menyaksikan peratusan jumlah pelajar yang keluar menunaikan tanggungjawab mengundi meningkat kepada 57% berbanding 38% tahun sebelumnya. Timbalan Naib Chancellor UMS Profesor Dr. Ismail Ali menyatakan peningkatan itu menunjukkan tahap kesedaran pelajar mengenai pemilihan perwakilan itu bagi mewakili suara pelajar itu semakin meningkat. Beliau menyatakan demikian sebelum majlis pengumuman keputusan pemilihan tersebut di UMS Kota Kinabalu. Keputusan keseluruhan bagi kerusi umum dimenangi calon dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan Nur Adila Ismail dengan undian majoriti sebanyak 3,831 undi menewaskan 21 calon lain. Sementara itu, undian kedua tertinggi disandang calon dari Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Wan Mahusin Wan Zain dan tempat ketiga tertinggi calon dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Muhammad Johari Muhammad Syafwan. Bagi calon-calon peringkat fakulti 15 daripada 24 calon fakulti yang layak bertanding menang peringkat fakulti masing-masing termasuk Kampus Antarabangsa Labuan, UMS KL dan Kampus Pertanian Lestari Sandakan. Visi dan misi adalah satu, untuk jaga kebajikan mahasiswa. Sebab saya adalah mahasiswa dan mereka juga mahasiswa. Saya merasai apa mereka rasai, saya nak perbaiki apa yang ada. Jadi harapan saya yang pertama iaitu saya ingin menjaga kebajikan rakan-rakan siswa dan siswi Universiti Malaysia Sabah dan insya-Allah saya akan melaksanakan segala manifesto yang telah saya janjikan demi kepentingan siswa dan siswi Universiti Malaysia Sabah. Saya dapat membantu semua mahasiswa terutama di Universiti Malaysia Sabah agar menjaga kebajikan mereka dan terus membantu dari pelbagai aspek. Lebih 14,000 pelajar UMS layak mengundi bagi tahun 2016. Itu saja. Tindakan menggunakan ular dalam latihan pembentukan jati diri pelajar di Kuala Kangsar, Perak tidak munasabah dan boleh mendatangkan bahaya serta trauma kepada pelajar terbabit. Ibu bapa dan guru yang ditemui RTM di Kota Kinabalu berpendapat terdapat pelbagai cara lain yang boleh digunakan dalam latihan seumpama bagi mendapatkan hasil yang baik. Timbalan yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Kota Kinabalu, Muhammad Adnan Muhammad Saleh berkata pihak terlibat seharusnya menggunakan pendekatan lain yang lebih baik dan efektif dengan mengambil kira keselamatan pelajar.
Banyak lagi cara sebenarnya untuk kita memberi rangsangan yang baik untuk anak-anak untuk meningkatkan motivasi. Tapi menggunakan saya kurang pastilah semua ada ular ni berbisa atau tidak, tapi ini bukannya saya rasa membawa kepada bahayalah kepada keselamatan anak-anak lah. Nak melibatkan satu benda yang bahaya untuk jati diri memang tidak sesuai lah. Sebab kita bahaya ni benda yang kita tak tahu. Tiba-tiba dia boleh datang kan. Jadi kalau boleh kita gunakan pendekatan yang lebih cantik, yang lebih menarik, yang lebih sesuai untuk keselamatan. Selama ni kan Kementerian Pendidikan Malaysia sudah menyediakan pelbagai cara untuk dilaksanakan. Jadi rasanya tiada masalah mengikuti apa yang sudah digariskan. Sebab dalam apapun aktiviti kementerian, perkara yang paling diutamakan adalah keselamatan. Mereka menyatakan demikian kepada media ketika diminta mengulas rakaman video berdurasi lebih 2 minit yang tersebar di media sosial apabila beberapa murid dalam kolam berselut dilihat menangis dan menjerit setelah jurulatih latihan mencampakkan ular ke dalam kolam sambil menyiram air dan menyergah pelajar sepanjang modul berlangsung. Mereka ditemui selepas sambutan Jubli Perak SMK Agama Kota Kinabalu yang disertai hampir 500 pelajar di Kota Kinabalu. Sambutan ini bertujuan meningkatkan rasa cinta terhadap sekolah dan menghimpunkan warga yang pernah menuntut dan berkhidmat di SMKA Kota Kinabalu selain yang pernah memberi khidmat dan sumbangan kepada pembangunan sekolah berkenaan. Seterusnya kita ikuti pelbagai acara di Sabah dalam diari hari ini. 9 pagi ini akan diadakan Majlis Perhimpunan Perdana Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Sabah yang dijangka dihadiri Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Sementara itu pada pukul 7.30 malam akan berlangsung Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah di Kota Kinabalu. Paparan itu mengakhiri bahan berita nasional 7 dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Syarizam di Angkasa Puri. Silakan.